Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, serta saudara dan saudari seluruh keluarga Malaysia yang dikasihi. Amatlah besar harapan rakyat menjelang pembentangan bajet 2022 yang syarat disasari dengan usaha kita semua sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk bangkit semula memulih negara. Bajet dibentangkan setiap tahun oleh kerajaan untuk mengenal pasti cadangan hasil dan perbelanjaan kerajaan untuk tahun mendatang. Dengan erti kata lain, bajet merupakan rancangan ekonomi tahunan yang akan memainkan peranan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembahagian pendapatan. Untuk rekod, bajet dibentang kepada umum melalui pembentangan rang Undang-Undang Perbekalan di Parlimen Malaysia. Bajet 2023 akan dibentangkan di Dewan Rakyat Jumaat ini, 7 Oktober, oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz selaku Menteri Kewangan. Bajet 2023 boleh dianggap sebagai bajet pemulihan ekonomi negara. Justru, apakah harapan yang disandarkan oleh keluarga Malaysia? Pertama, saya harap bajet kali ini bajet yang bersih, bajet yang bantu rakyat lah. Okey, dari segi kesihatan, contoh saya bagi contoh diri saya sendirilah. Saya seorang OKU fizikal. Dan saya mendapat rawatan di Hospital Putrajaya di sini. Dan, setiap bulan kita ada pengambilan ubat yang tertentu. Tapi pengambilan ubat ni dia terhad sebab harga ubat. So saya harap kalau bajet untuk pesakit kita mintalah tengok sikit sebab banyak yang latar belakang yang dah jadi B40, less than B40 sebenarnya, dah tak ada B40 dah, less than B40 sebenarnya kan. Dari sini tu mintalah bantuan kerajaan juga kan. Jangan pandang yang orang nampak kita tak susah, tapi kita susah sama macam orang lain. Cuma kita tidak meminta-minta yang macam yang boleh keluar sana keluar sini kan. Tapi sebenarnya pesakit-pesakit yang ada kat sini, klik saya separuh dah jadi bedridden dah. Atas sebab-sebab tiada kemampuan untuk ubat lah. So saya harap bajet kali ini dapat bantu rakyat lah kan. Jangan tengok yang lain, tapi tengoklah pada yang ada sekarang ni ya. Saya sebenarnya seorang guru kafa di salah sebuah sekolah lah di Putrajaya ni. Jadi bagi pandangan saya lah kan, saya harap untuk bajet pada yang akan datang ni, kalau boleh dalam belanjawan tu diselitkan juga sedikit peruntukan untuk kebajikan guru-guru kafa lah, terutamanya sebab kami ni guru-guru kafa sangat terhad dari segi sumber keuangan. Jadi di sini kalau boleh ada penambahbaikan lah untuk guru-guru kafa lah, terutama di kawasan pedalaman, di Sabah Sarawak dan tak terkecuali lah di Semenanjung juga. Saya berharap agar kerajaan dapat meningkatkan kemudahan dalam sektor perubatan, memandangkan masa ini berikutan dengan pandemik yang berlaku sebelum ini kan. Kita berharap agar kemudahan-kemudahan perubatan dapat dipertingkatkanlah. Harapan saya daripada sudut peniaga supaya kita daripada segi harga barang-barang basah lah, supaya kerajaan dapat lebih memantau barang-barang tidak terlalu lampau naik tinggi. Lepas tu saya juga berharap adanya diteruskan bantuan prihatin. Kami berharap walaupun bajet tu tidak 100% berpihak kepada kami, sekurang-kurangnya ada sikit lah untuk kami. Macam saya ini seorang mahasiswa di Universiti Awam. Jadi pada pandangan saya berharaplah yang ekonomi di Malaysia ini akan semakin bertambah baik dan kerajaan akan lebih banyak memberikan perhatian ataupun bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di Universiti Awam ataupun universiti swasta lah di Malaysia ni. Dan saya juga berharap supaya mereka lebih banyak memberikan bantuan kepada kami untuk meneruskan pelajaran kami di Menara Gading. Pandangan saya lebih fokus pada belia, iaitu kita tahu yang pada tahun depan akan berlaku punca ekonomi akan melisit, tetapi sebagai belia kita mahukan satu taraf gaji dinaikkan, lepas tu lebih kemudahan untuk belia-belia untuk lebih kepada bersukan. Lebih sukan maknanya ada tumpuan sukan itu kita merapatkan lagi ukhuwah tu, sebab makin lama makin kita tengok kan kita lebih dijauhkan dari segi isu-isu politik
yang kita punya antara kaum-kaum ni makin lama makin dipisahkan. So kita memerlukan satu tarikan magnet, iaitu sukan itu boleh merapatkan. Dan satu yang paling penting itu harga serta taraf gaji dengan makanan, harga makanan itu perlu dititik beratkan. Ini bukan cerita sini habis ini. Kalau bunyi, mesti jadi lagu. Buat kopi sampai dapat trofi. Skru jangan longgar. Semua cabaran kita langgar. Kita main, bukan main-main. Buat sampai jadi, baru boleh OOTD. Bincang sampai masak, kerja pun enak. No serabut, susun idea macam perabot. Benih sebutir jadi hutan. Kongsi idea, jangan peram di bangku simpanan. Turun IBN demi negara dan masa depan. Jom ke DATC dan Padang Kawat UiTM Shah Alam 8 pagi hingga 10 malam 4 Oktober ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana menitipkan ruang dan masa bersama kami di Darah Muda Bernama TV. Dan tajaan, yang diucapkan terima kasih kepada tajaan set hari ini daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM, sebuah agensi di bawah MITI, di mana ia merupakan siri Arte Como yang mendapat penganugeraan Malaysia Good Design Award. Dan hari ini, perihal untuk perbincangan malam ini adalah berkisarkan tentang sebuah program dan inisiatif khusus buat suara anak muda bersempena dengan idea Bina Negara yang akan berlangsung pada esok 4 Oktober 2022 yang bertempat di UiTM Shah Alam. Dan hari ini saya bersama dengan seorang tetamu, seorang anak muda, iaitu saudara Muhammad Ali Nur Ahlam Abu Bakar yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK. Selamat datang ke Darah Muda hari ini. Hai, terima kasih. Baik, apabila kita bercakap tentang topik kita hari ini, perbincangan tentang satu program khusus untuk belia, iaitu idea Bina Negara ini, dengan topik kita ini suara kita. Mungkin saudara Ahlam boleh kongsikan apa sebenarnya latar belakang dan pengenalan secara ringkasnya. Okey, baik. Untuk latar belakang kita punya program pelaksanaan idea Bina Negara ini adalah, pertamanya dia adalah satu platform ruang untuk perbincangan dua hala antara rakyat dan pihak kerajaan. Bagi saya itu adalah satu kombinasi yang baik dalam menyelesaikan satu masalah yang mungkin kita kira sebagai satu masalah besar untuk negara. Walhal sekarang hari ini kita sedang berhadapan, negara kita sedang berhadapan dengan cabaran yang sungguh luar biasa pada tahun hadapan, yang mana Malaysia mungkin akan berhadapan dengan cabaran inflasi. Itu adalah semua negara akan lalui. Kita selepas daripada pandemik, kita kena berhadapan dengan cabaran inflasi. Jadi dengan masalah dan dugaan yang mungkin akan kita tempuhi bersama-sama ini, jalan yang terbaik adalah untuk kita sama-sama berbincang, menyumbangkan idea. Kadang-kadang kalau zaman dulu rakyat Malaysia ni, dia nak menyumbang kepada negara ni, dia perlu berperang, gunakan tenaga, kudrat dan sebagainya untuk memerdekakan negara kita. Tapi hari ini rakyat Malaysia kalau nak menyumbang kepada negara kita, mereka ini boleh menyampaikan idea. Tak semestinya dengan tenaga, tapi dengan idea juga boleh membantu negara kita untuk terus membangun dan membangun. Baik, selaras dengan inisiatif yang amat berhormat Perdana Menteri melaksanakan program ini khas untuk belia menyuarakan idea mereka, mungkin anda boleh terangkan apa antara matlamat dan objektif IBN ini? Okey, baik. Untuk kita ceritakan matlamat IBN ni, idea Bina Negara, pertamanya saya cerita dahulu apa masalah dia. Masalahnya hari ini adalah rakyat Malaysia ramai yang ingin menyampaikan idea. Ramai yang ingin menceritakan masalah mereka. Tetapi mereka ini tiada tempat ataupun tiada platform untuk luahkan masalah mereka ataupun cadangan mereka kepada kerajaan. Mungkin ada persepsi-persepsi yang mungkin selama ini pihak kerajaan tak pernah nampak, tapi rakyat nampak. So melalui program pelaksanaan idea Bina Negara ini, dia adalah satu ruang, platform maupun tempat kepada anak muda, mahasiswa dan sebagainya untuk menyampaikan cadangan mereka, idea mereka, masalah mereka. Dan hari ini kita juga boleh lihat bahawa keadaan di sosial media, ramai anak muda yang aktif, komen,
buat konten itu, buat konten ini dan sebagainya. Tetapi hari ini kita kena sedar bahawa sosial media itu bukanlah satu tempat yang rasmi untuk kita sampaikan suatu maklumat yang sahih. Jadi hari ini apa yang saya nampak sebagai mahasiswa, kita nampak hari ini kerajaan ambil inisiatif untuk mendengar suara anak muda melalui program Idea Bina Negara ini. Satu program yang khusus untuk mahasiswa dan juga anak muda keluarga Malaysia ini meluahkan apa yang mereka rasa, mereka ingin menyumbang idea dalam terutamanya dengan bajet 2023 yang akan datang ini. Dan mungkin boleh kongsikan lagi untuk esok adalah harinya, apa antara pengisian utama dalam program ini? Untuk pengisian esok di UiTM, ini adalah satu tempat yang kita kata panggil sangat selesa lah. Yang mana esok pada 4 hari bulan pagi kita ada satu sesi anak muda bersama Perdana Menteri. Kita kira sebenarnya kita tahu Perdana Menteri ini jadualnya padat. Tetapi esok adalah satu peluang masa yang disediakan untuk anak muda untuk bercakap secara terus kepada Perdana Menteri tanpa ada lapisan birokrasi. Itu antara tentatif ataupun agenda utama program ataupun pengisian yang kita kata sangat bermakna untuk anak muda pada esok. Dan seterusnya kita ada juga expo ataupun kita kata carnival yang ada di Padang Kawat di UiTM juga. So mungkin itu antara intipati-intipati yang berlaku, dan kita kira esok, bagi saya, pendapat saya sebagai seorang mahasiswa, esok adalah hari yang sangat bermakna untuk kami. Sebab kita selalunya nak jumpa Perdana Menteri itu sangat-sangat susah. Tetapi esoklah masanya, mungkin keluhan, masalah yang mungkin selama ini telah dipendam, esok mungkin masanya untuk kita luahkan. Dan mungkin esok anda sudah pasti akan turun ke sana juga. Mesti. Dan bagaimana mungkin boleh kongsikan, sebenarnya tadi Saudara Alam ada sebut media sosial ini menjadi platform untuk anak muda meluahkan rasa mereka. Dan sejauh mana anda rasakan bahawa platform IBN ini mampu menerima dan mengangkat suara-suara anak muda ini? Kalau di media sosial mereka agresif meluahkan segala-galanya, tapi macam mana anda lihat program IBN ini? Okey, baik. Saya yakin dan percaya bahawa mungkin favor ataupun anak muda hari ini dia tidak terlalu berminat kepada penyampaian secara tertutup. Atau mungkin kalau ada di link Google dan link yang diberikanlah ruang untuk bagi komen, cadangan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka ini kadang-kadang cadangan yang mereka bagi diorang ada kredit. Dan sebagainya. Tetapi tidak mengapa, sebab Idea Bina Negara ini bukanlah semata-mata fokus kepada digital punya penyampaian maklumat, tetapi mereka juga membuka ruang kepada anak muda untuk bercakap secara terus. Seperti yang kita tahulah, esok adalah masanya di UiTM untuk mereka bercakap secara terus. Jika ada anak muda yang mungkin kita kira mungkin suka untuk mereka memberi pandangan, pendapat di ruangan yang disediakan, mungkin esok juga mereka boleh hadir di UiTM untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Kalau lihat setakat hari ini memang banyak responden, hampir 11,000 dah sambutannya. Kalau dapat kita lihat melalui laman sesawang ideabinanegara.my ini, kita dapat pelbagai idea-idea yang disalurkan, yang disumbangkan oleh anak-anak muda adalah tentang ekonomi, sosial, berharap tentang pendidikan. Antaranya saya sangat berharap agar Allowance College matrikulasi setaraf institusi pengajian yang lain setara dengan Allowance MARA atau IPG. Itu antara idea-idea yang disumbangkan oleh anak muda yang mereka harapkan semoga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat merealisasikan hasrat-hasrat mereka ini. Dan kalau kita lihat golongan muda yang agak agresif dan tajam dalam memberikan kata-kata mereka di media sosial dan provokasi dan sebagainya. Dan bagaimana anda melihat selepas ini dengan adanya program IBM ini, ia akan menjadi satu platform di mana luahan mereka akan terus sampai ke Perdana Menteri? Okey, baik. Itu soalan yang mungkin saya tak boleh sapu rata. Sebab saya kira setiap orang ni dia ada pendirian masing-masing. Mungkin saya hanya cakap secara lapisan atasan je lah, kita kata. Saya boleh jangkakan mungkin untuk menutup segala suara kata-kata yang mungkin kita kata aktif, agresif dan sebagainya di media sosial tu memang sangat sukar. Sebab kadang-kadang kita kena tahu orang muda ataupun suatu akaun di media sosial itu bercakap untuk menegur kerajaan ataupun memberi cadangan itu apa niat sebenar. Kadang-kadang ada yang mereka komen dan sebagainya mungkin untuk niat dapatkan publicity, untuk dapatkan sokongan, untuk memburukkan pihak sana dan sini. So itu adalah bergantung kepada pendirian masing-masing. Tetapi berdasarkan persepsi saya, kerajaan wajib untuk sediakan ruang
dan kerajaan hari ini sudah menyediakan ruang. Jadi itu adalah bergantung kepada kita, rakyat Malaysia dan anak muda, sama ada ingin memilih ruang itu ataupun ingin memilih ruang yang kita sering gunakan. Ruang tu dah ada, sama ada anak muda ingin memilih ruang itu ataupun hanya membiarkan ia sahaja. Baik, kalau kita lihat di Malaysia terdapat banyak pilihan universiti, tapi mengapa UiTM ini menjadi pilihan untuk diadakan program esok? Satu, kita tahu IPTA di Malaysia ni ada 20, setiap negeri ada. So kalau kita lihat, kalau tempat yang paling strategik, sebab ini adalah satu program yang kita kata besar, peringkat kebangsaan, semua negeri boleh hadir. Tempat yang paling sesuai adalah center di Lembah Kelang ataupun di mana-manalah yang kita kata di KL, ataupun yang penting di center. Jadi kita kira banyak-banyak universiti, tempat yang tengahnya antaranya UiTM lah. Dan kita kira juga UiTM ni mempunyai satu fasiliti yang lengkap. Dengan kelebihan itu, tempat dan sebagainya, dan bakat-bakat yang mereka ada. So kita kira mereka ini adalah UiTM ini adalah satu tempat yang paling strategik untuk digunakan untuk melaksanakan program itu. Bagaimana pula anda melihat, mungkin dalam kumpulan anda sendiri, bagaimana sambutan dan perasaan mereka menerima inisiatif yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dekat dengan belia, mendengar luahan-luahan isu ini? Baik. Pertamanya, berdasarkan pemerhatian saya, kita sebagai seorang pemimpin, kalau di mana-mana peringkat, kita wajib untuk mendengar apa yang berlaku di peringkat bawahan dan sebagainya. Dan hari ini memang sudah terang lagi bersuluh bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memang betul-betul peka terhadap situasi ataupun permasalahan yang dialami oleh anak muda. Dan itu adalah apa yang dia pernah cakap kepada saya waktu ketika itu ada satu program bersama mahasiswa. Dia cakap, saya memang sangat teringin untuk mendengar suara anak muda, sebab anak muda ini adalah orang-orang yang bijak pandai. Mereka ni orang-orang yang lebih berfikiran jauh, sebab mereka ingin hidup lebih lama. Jadi saya kira Datuk Seri Ismail Sabri ini adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang mungkin beliau ni adalah orang yang betul-betul ingin dengarkan. Dan bila mana terlaksananya program Idea Bina Negara ini, saya kira itu adalah kelebihan kepada dua-dua pihak. Pertama, pihak kerajaan boleh tahu ataupun boleh melaksanakan suatu dasar ataupun polisi kerajaan itu lebih terperinci dan lebih menyeluruh. Tidaklah kita kata kerajaan yang syok sendiri, buat apa yang mereka nak saja, tapi apa yang rakyat nak tak buat. So itu yang pertama, kelebihan daripada kacamata kerajaan. Daripada kacamata anak muda pula, mereka ini dapat menyumbang. So menyumbang tu pelbagai cara lah. Mungkin ada setengah orang kalau nak bagi cadangan ke, diorang lebih kepada bagi kritikan. So it's okay. Tapi daripada segi perincian kritikan tu, kita boleh lagi perhalusi lagi. Ada juga yang bagi cadangan dan sebagainya, solusi. So itu lebih baik untuk mencerminkan anak muda. Baik, kalau lihat program Idea Bina Negara ini dengan coran katanya ini suara kita. Jadi kita nak tahu juga suara apa yang didambakan. Adakah suara yang molek yang kita dengar baik-baik sahaja pun, ataupun ada sisi lain yang mungkin boleh kongsikan? Itu soalan yang menarik itu, sebab suara kita tu ada banyak makna. So kalau saya kira sebenarnya untuk kita kawal suara orang ni memang takkan, sebab itu adalah suara dia, suara hak dia. Tetapi yang penting, tujuan kepada suara itu untuk apa? Tujuan tu adalah untuk kita bina negara ini. Sama topik yang nama program yang cukup jelas, Idea Bina Negara ini. Maksudnya kita nak bina negara ini semula. Apa yang kita boleh sampaikan dengan pelbagai cara. Mungkin kadang-kadang kalau berdasarkan pengalaman hidup saya, kadang-kadang dengan kritikan ini boleh menyedarkan kita. Kadang-kadang kalau saya jadi pemimpin pelajar di universiti, mahasiswa kritik saya kira itu adalah sebagai satu tamparan semangat untuk saya. Untuk saya terus berjuang, untuk saya terus bekerja. Dan hari ini kalau rakyat Malaysia ataupun anak muda hari ini maupun mahasiswa yang memberi kritikan kepada kerajaan, bagi saya itu adalah satu tamparan untuk kerajaan terus berusaha, terus kuat, terus berusaha lah untuk membangunkan negara ini. Tidak leka dibuai mimpi, dibuai kekayaan, dibuai kuasa. Perlu ada. Baik, sebentar tadi saudara Alam ada sebut anda juga terlibat dulunya dalam jawatan kuasa MPP. Jadi mungkin kalau kita boleh cakap tentang konteks mahasiswa khususnya, adakah platform IBN ini lebih memudahkan golongan pelajar secara langsung untuk mengetengahkan isu mereka berbanding dengan melalui MPP di universiti yang sedia ada? Baik. Pertamanya, kalau berdasarkan
sejarah hidup saya lah. Saya jadi MPP ni mungkin agak struggle lah. Sebab satu, apa yang mahasiswa nak ataupun kita kata mahasiswa lah di universiti saya, apa yang mereka nak, saya kena jadi orang tengah. Sebab mahasiswa, kita kan mahasiswa di Malaysia ni tak ada kuasa pembuatan keputusan. Memang tak ada kuasa. Mungkin ada ruang peluang untuk menyampaikan cadangan. Jadi kita ni umpama jambatan di dalam universiti untuk menyampaikan hasrat kepada pihak universiti. Dan ada kala juga cadangan daripada mahasiswa itu perlu ke peringkat kementerian. Dan ada juga cadangan daripada pihak mahasiswa tu kepada pihak universiti, kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi, kemudian kepada pihak Perdana Menteri. Jadi itu terlalu banyak birokrasi yang kita kira itu adalah satu masalah yang mungkin kita takkan boleh elak sampai bila-bila. Dan adakah sebenarnya wujud jurang antara mahasiswa dan juga MPP? Bagi saya itu tidak boleh nak pukul rata juga. Sebab ada setengah universiti yang saya lihat mereka ni rapat dengan mahasiswa, selalu buat program dengan mahasiswa dan sebagainya. Tetapi itu juga bergantung kepada mahasiswa sama ada mereka ni nak join ke tak. Sebab ada mahasiswa ataupun pelajar-pelajar di universiti ni masuk ke universiti hanya untuk belajar dan balik kerja. Ada yang tak nak keluar pergi berprogram dan sebagainya. So bagi saya, kita semua pemimpin-pemimpin pelajar ni memang ada ruang yang disediakan untuk melaksanakan program bersama-bersama dengan mahasiswa. Dan mungkin dengan cara itu dapat membantulah untuk penyampaian maklumat daripada mahasiswa ke pihak universiti. Dan hari ini kita tahu ada program yang dilaksanakan iaitu dinamakan Idea Bina Negara, yang mana mahasiswa terus kepada Perdana Menteri. Itu adalah satu perkara yang sangat luar biasa bagi saya. Ya, benar, kerana Yang Amat Berhormat dulu juga di Universiti Malaya juga terlibat dalam MPP sebagai presiden dahulu, dan mungkin ini adalah mengapa beliau melaksanakan hasrat ini. Baik, dengan bajet 2023 yang akan datang ini, kita juga nak tahu apa sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh golongan anak muda keluarga Malaysia ini. Okey, baik. Bajet 2023 bagi saya, bajet 2023 adalah penentu segala-galanya. Bajet 2023 ni adalah penentu apa nasib negara kita pada masa akan datang untuk berhadapan inflasi. Bajet 2023 ni juga menentukan siapa kerajaan pada masa akan datang. Bajet 2023 ni juga akan menentukan apa nasib rakyat selepas ini. Dan kita kira sebelum benda itu dilaksanakan, makna kata di sini sebelum benda itu telah diwar-warkan, kita mengambil peluang, ruang yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Dan oleh hal yang demikian, kita sangat berharap bahawa satu, pertamanya daripada kacamata mahasiswa lah, saya mungkin tak mampu cerita pasal belia, pasal orang yang dah berkahwin. Saya hanya cerita daripada kacamata mahasiswa. Pertamanya, satu, kita mohon ataupun kita harapkan kerajaan melaksanakan satu belanjawan yang sangat inklusif. Makna kata di sini, daripada pemerhatian saya pun, saya kira dia sangat inklusif lah dengan bersama dengan mahasiswa. Sebelum ni pun, bukan di program Idea Bina Negara pun ada juga kementerian yang bersama dengan mahasiswa untuk dengar. So kita kira dah selesai lah untuk inklusif tu. Yang keduanya adalah satu belanjawan yang sangat holistik daripada pelbagai aspek, daripada ekonomi, pembangunan mahasiswa. Sebab kita kalau boleh tak nak anak muda ataupun mahasiswa hari ini diberi bantuan secara secara macam kita suap tanpa pembangunan mahasiswa. Perlu ada juga program-program ataupun bantuan sokongan kepada mahasiswa untuk mereka terus membangun. Itu yang kedua. Ada lagi satu. Lagi satu, yang ketiganya adalah belanjawan nilas lah. Yang terakhirnya adalah saya harapkan bahawa belanjawan ini diberi kepada semua lapisan mahasiswa. Makna kata di sini kita sering mendengar bahawa bantuan kepada B40, tapi bagi saya sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai latar belakang, mungkin di T20 ke M40 ke dan sebagainya, mereka juga perlu ada bantuan, dan kita harap bantuan itu juga dapat diterima oleh semua atau boleh dinikmatikan oleh semua orang lah. Ya, kita harapkan bajet 2023 ini menyantuni segala lapisan dan terutamanya kebajikan keluarga Malaysia itu sendiri. Baik, untuk akhir ini mungkin saudara Ahlam boleh kongsikan apa sebenarnya harapan anda dan menyeru kepada anak muda di luar sana untuk perlunya memberikan sumbangan idea dan pandangan dalam platform program IBN ini. Okey, baik. Untuk harapan saya secara keseluruhan untuk program Idea Bina Negara ini adalah satu, pertamanya kita jangan lepaskan peluang yang diberikan. Kadang-kadang peluang yang datang dia hanya sekali. Saya percaya program ini mungkin tidak semua mampu untuk laksanakan, tapi hari ini Perdana Menteri sendiri berani untuk duduk di hadapan mahasiswa anak muda untuk bercakap secara terus. Makna kata satu keberanian itu adalah satu sikap yang luar biasa yang dilaksanakan. Oleh hal demikian, kita kira mahasiswa ataupun anak muda perlu mengambil kesempatan di sebalik kesempitan yang dialami. Makna kata di sini mereka perlu menyampaikan apa yang mereka pendam, apa yang mereka harapkan
sebelum Belanjawan 2023 dalam memastikan negara kita ini boleh dibina untuk masa akan datang. Dan itu harapannya, dan kita harapkan anak muda boleh di luar sana sama-sama menyumbang idea anda di platform ideabinanegara.my, dan Idea Bina Negara ini selari dengan hasrat keluarga Malaysia, dan sama-sama hadir ke Dewan Agung Tunku Chancellor UiTM Shah Alam esok pada 4 Oktober bagi merealisasikan hasrat untuk membina belia yang progresif dan berdaya saing. Untuk itu, sekian daripada saya, Aisyah Alamat Buhari. Jumpa lagi dalam Darah Muda.